InsyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tak bising hari ni, ada orang Okey, insyaAllah boleh dengar boleh dengar. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung siri kita. Boleh dengar insya-Allah, sebab belakang background yang pelbagai background. Kalau boleh dengar tolong minta tulis boleh dengar. Kalau bising belakang sangat kita kena ubah tempat, tapi saya harap tak payah ubah tempat, sebab tempat ni dia selesa sikit, udara dia segar sikit kat luar. Kalau dalam dia udara biasa. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Pertama-tama kita mulakan majlis kita dengan kita merendahkan diri kita kepada Allah. Kita memperingatkan diri kita ini kepada alhamdulillah. Kita memperingatkan diri kita ini kepada janji kita, bai'ah. Bai'ah ni janji setia. Janji setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Kerana kalimah syahadah ini adalah merupakan satu yang paling penting, perjanjian yang paling penting, perjanjian yang paling utama, sekali, iaitu perjanjian kita dengan Allah. Inilah kalimah syahadah. Jadi kita kena sentiasa meletakkan perjanjian kita. Jadi perjanjian kita ini adalah perjanjian yang lebih tinggi daripada mana-mana perjanjian, mana-mana kontrak. Kita ada kontrak dengan siapa? Kita bekerja sebagai pegawai polis. Kita bekerja sebagai pegawai polis. Kita bekerja sebagai tentera. Kontrak kita dengan pegawai polis, dengan tentera, sebagai pegawai polis, pegawai tentera ni memang kontraknya kuat. Menyimpan rahsia. Kontraknya untuk menjaga keamanan negara. Kontraknya untuk kita mentaat ke perintah kepada ketua. Jadi itu bai'ah kita, kontrak kita dengan orang besar. Tapi nak kontrak kita dengan orang besar ni, kalau dia mengikut syarak, mengikut kalimah syahadah, tidak membatalkan kalimah syahadah, maka kita kena apa? Kita kena ni lah, kan, ikut, taat. Tapi kalau kontrak itu menjadikan kita jauh daripada kalimah syahadah, kita nak kena rasa itulah satu yang salah, nanti saya akan cerita sikit benda ni, sebab dia ada kaitan dengan perkara semasa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita ingin sama-sama merasakan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam pemikiran kita bahawa sesungguhnya dan apa sahaja yang ada dalam diri kita ini mestilah berasaskan kepada janji kita pada Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji kita kepada Allah ini ialah kalimah syahadah itu. Kalimah syahadah itu. Jadi dalam kalimah syahadah itu adalah merupakan perjanjian kita untuk menjadikan seluruh hidup kita ni sebagai hamba Allah. Mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Dan janji inilah janji yang paling besar sekali. Tak ada perjanjian mana-mana yang lebih besar daripada perjanjian kalimah syahadah. Dan sekiranya ada sesuatu perjanjian, kontrak, sama ada kontrak kita dengan bos kita, kontrak kita dengan kerajaan, kontrak kita dengan perjanjian kita dengan ibu ayah kita, dengan anak-anak kita, perjanjian kita dengan manusia-manusia yang lain. Semua perjanjian-perjanjian itu sekiranya tidak mengikuti perjanjian kita sebagai hamba Allah tadi, kalimah syahadah, maka semua perjanjian itu terbatal. Dikira sebagai mungkar dan maksiat, dikira sebagai batil, dikira sebagai sesat. Maka kita nak kena menjaga yang ini. Menjaga yang ini. Saya bagi satu contoh bagaimana keadaan kehidupan kita pada hari ini. Kadang-kadang kita mengutamakan kerja kita. Kita mengutamakan bos kita. Kita takut dengan bos kita, takut dengan kehilangan kerja kita. Kita takut dengan orang yang atas kita. Walaupun perkara yang kita lakukan itu bertentangan dengan kita kata iman kita, Islam kita, takwa kita kepada Allah. Ada beberapa di kalangan kita ni, pegawai-pegawai tinggi, kerajaan dan juga pegawai-pegawai yang melaksanakan perkara-perkara pengurusan dan kepimpinan negara kita. Maka tiba-tiba dalam kita pergerakan itu timbul beberapa perkara yang kita dapati berlaku penyelewengan kepada ketua kita. Ketua kita menyeleweng. Ketua kita tidak mengikut landasan dan perjanjian dia. Apa perjanjian dia? Nak taat kepada Allah, nak taat kepada Rasul. Perjanjian dia nak menjaga keamanan, keselamatan negara kita, nak menjaga suatu yang besar dalam hidup ini, iaitu kesejahteraan hidup masyarakat kita, menjaga hak-hak asasi yang ada kepada negara kita, rakyat kita. Tiba-tiba ketuanya mengarahkan supaya dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian dia dengan negara kita. Dia angkat seperti dia, wallahi wa billahi wa tallahi. Dia dah angkat perjanjian dah sebagai YB, sebagai MP, sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sebagai sultan, sebagai agung, sebagai pegawai tinggi, sebagai menteri. Kita dah angkat janji dah. Wallahi wa billahi wa tallahi, kita dah angkat dah janji. Dan kita pun dah mengucap dua kalimah syahadah. Tiba-tiba ketua kita, orang atasan kita, tak kira siapa dia, sama ada dia itu daripada kalangan
Orang-orang yang memang direct above kita, ataupun daripada yang paling tinggi sekali, mungkin menteri paling tinggi. Jadi tiba-tiba dia mengarahkan, dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar kepada perjanjian kita. Sedarlah bahawa kita akan disaksikan, dan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kita. Allah akan judge kita. Ingatlah, sekiranya kita melanggar perjanjian-perjanjian menjaga keamanan negara, menjaga keselamatan negara, kita melanggar perjanjian-perjanjian itu, maka apa yang berlaku kepada kita, setiap sen yang kita makan, hasil daripada gaji kita itu, yang sepatutnya kita lakukan, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada perjanjian-perjanjian yang benar, menjaga negara kita, setiap sen yang kita gunakan adalah haram. Setiap sen gaji kita tu haram. Setiap sen allowance yang kita ambil tu haram. Setiap perkara yang kita lakukan kerana kita seorang pegawai tadi, kita pergi mana ada orang belanja kita sebab kita pegawai, keputusan itu semua itu adalah merupakan satu yang akan membawa kepada kemerdekaan kita. Bila kita pegang duit kita tu, saya nak bagi peringatan pada diri saya dan diri tuan-tuan, terutamanya pegawai-pegawai kerajaan, pegawai polis, pegawai tentera. Daripada yang paling tinggi dalam tentera, Panglima Angkatan Tentera. Daripada yang paling tinggi di dalam polis, IGP. Dan ketua intelijen kita. Juga pegawai-pegawai yang mengetahui kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah menteri, termasuklah Perdana Menteri, termasuklah yang di Pertuan Agong. Sultan-sultan, raja-raja. Sekiranya apa yang kita lakukan itu berlanggaran dengan perjanjian kita untuk menjaga, kalau yang di Pertuan Agong, masalah agama, masalah negara, kepentingan agama, kepentingan negara, kepentingan rakyat. MP, ahli parlimen pun sama. Sekiranya melanggar daripada perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan itu, maka sudah tentulah setiap sen yang kita makan, yang kita ambil daripada gaji kita, allowance kita, semua itu adalah merupakan ketolan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu merupakan ketolan neraka Allah. Lagi banyak kita ambil, maka lagi banyaklah bahan-bahan bakar neraka Allah berada di tangan kita. Pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran kepada mereka yang mengambil sesuatu tidak pada haknya. Tidak pada haknya. Seorang yang minta sedekah. Ni orang minta sedekah ni. Dia minta sedekah, dia kaya dah. Tapi dia minta sedekah. Ni berlaku kepada orang-orang yang selalu minta sedekah lah. Contohnya yang duduk di traffic light, mereka minta sedekah. Ini diceritakan sendiri. Ini di Indonesia, kawan saya di Indonesia ada cerita. Dia dah kaya dah, tapi dia minta. Tapi dia kata itulah kerjaan yang dia boleh buat, minta sedekah. Sedangkan dia ada harta yang banyak, dia dah daripada minta sedekah tu dia kaya. Maka Nabi gambarkan orang yang mengambil, yang meminta padahal dia tidak ada hak untuk menerima. Maka setiap dinar, emas, setiap dirham, setiap apa yang diambil itu, kata Nabi apa? Itulah ketolan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya batu daripada neraka. Kita jangan ingat kita ambil duit ringgit, kita boleh ambil sampai bilion, trilion. Semalam kami ada perbincangan. Dengan kawan-kawan kita, NGO dan sebagainya. Ada seorang datuk tu, baru pertama kali berkenalan dengan dia. Dia menyatakan, dia kata, kamu tengok gaji menteri. Tengok dalam akaun dia. Sama ada akaun dia yang rasmi atau akaun dia luar negara, cari, tengok. Dia kata, dia tahu, dia kenal, dia yakin bahawa menteri-menterinya dalam akaunnya lebih daripada gaji dan allowance yang sepatutnya dia dapat. Bukan ribu, bukan ratus ribu, bukan juta, mungkin bilion. Terutamanya menteri-menteri yang mempunyai projek-projek yang besar ni. Menteri Kanan, Menteri Kesihatan, Menteri Sains, Menteri yang jalan raya ni kan. Perdana Menteri. Saya tak tuduh siapa-siapa, tapi dia sebut semalam seorang datuk, namanya Datuk K lah, kita kata K nama dia, Datuk K. Dia sebut, dia kata kita berani
check kan kita punya akaun dia berniaga, dia memang jutawan jugalah, dia kaya lah. Kita check kan kita punya akaun, dia check dia punya akaun, kita buat compare, sebulan kita buat berapa ringgit dengan perniagaan kita, buat berapa ringgit dengan kita punya usaha kita, ada masuknya. Kemudian lepas tu masuk dalam ni, ada boleh tally tak boleh tally. Dia punya macam mana? Gaji dia katakanlah 50,000, gaji dah 50,000, allowance dah 50,000, tiba-tiba ada lagi yang lain. Tengok pula anak isteri dia. Kami ada bertemu juga dengan seorang bekas lawyer kepada Tun Mahathir, Matthias Chang. Saya berjumpa ni, kami lah berjumpa dengan Matthias Chang. Sebab Matthias Chang ni dah ada benda nak berbincang dengan kami. Kami pun sama-sama. Alhamdulillah, dia seorang yang kita nampak baik lah kan, dari sudut nak ni. Saya tak nak puji dia lebih-lebih kan. Tapi nak sebut dia, nampaknya dia kata dalam banyak-banyak pegawai Perdana Menteri yang ada pada zaman dia tu, dia seorang saja yang mengisytiharkan harta dia. Dia mengisytiharkan harta dia, dia mengisytiharkan harta isteri dia, dia mengisytiharkan harta anak-anak dia, dia mengisytiharkan harta besan-besan dia, dia mengisytiharkan harta menantu-menantu dia, dia mengisytiharkan harta semua orang yang paling dekat dengan dia. Dia seorang je, dia kata, pada masa tu. Jadi nak sebut, dia kata keluarga dia tak mau. Kenapa kami nak isytiharkan harta kami? Kini harta kami, kenapa yang tak pasal-pasal? Dia kata, saya tidak akan mengambil jawatan sebagai political secretary atau secretary kepada Tuan Mahathir pada masa itu. Kan? Pegawai khas ke apa, saya pun tak tahulah exact jawatan itu. Kan? Sekiranya kamu semua tidak mengisytiharkan harta, maka semua isytiharkan harta. Mengisytiharkan harta. Dia kata, ini contohlah. Contoh dia sebut lah. Saya tak tahu dia sebut betul tak betul. Mudah-mudahan betul. InsyaAllah. Kita yakinlah betul. Dia takkan nak tipu kan. Tapi tak apalah. Saya nak sebut sini. Macam mana pegawai-pegawai kerajaan yang ada pada hari ini, macam mana doktor-doktor kita, nurse kita, yang mengetahui kebenaran, yang mengetahui perkara yang sebenar. Itu yang bahagian kesihatan. Tetapi mengikut arahan-arahan yang tak kena dengan janji setia dia untuk menjaga maslahah, menjaga kebaikan negara kan pada hari ini. Begitu juga dengan pegawai-pegawai polis yang ada maklumat-maklumat, ada pegawai. Ayah saya polis dulu, dah meninggal dunia dah. Nur Azman bin Muhammad Syamsuddin. Ada orang kata Kiai Syamsuddin. Ini anak Kiai Syamsuddin kan, memang saya duduk kawasan dia kan. Tapi bukan, saya orang biasa je. Kiai Syamsuddin tu luar biasa. Anak-anak dia pun alhamdulillah mufti-mufti semua kan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan pegawai polis, kita memegang satu amanah. Amanah kita yang pertama bukan dengan ketua kita. Amanah kita yang pertama bukan dengan kerajaan kita. Amanah kita dengan Allah. Itu kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Jadi nak sebut dekat sini bagaimana sebenarnya kita nak kena hidupkan semula kalimah syahadah. Kita tak perasan, kita mensyirikkan Allah dalam hidup kita. Maka kita makan gaji, dapat allowance, semua itulah ketul-ketul neraka Allah. Bila kita bagi makan anak dengan duit yang haram, itu ketul-ketul neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketulan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi anak makan api. Bagi anak makan api. Kita sendiri makan api. Kalau kita tidak mengikut perjanjian kita yang sebenar. Jadi ini kita nak sebut kalimah syahadah ni perjanjian paling tinggi sekali. Kita nak kena tengok sungguh-sungguh. Kita nak tengok sungguh-sungguh tentang keadaan kehidupan kita ini. Jadi kita tahu ada ramai pegawai-pegawai kerajaan yang tinggi, yang rendah, sama ada dengan pegawai polis ataupun angkatan tentera, ataupun pegawai-pegawai yang berkuasa, ataupun pegawai kesihatan, doktor kita, nurse kita, yang mengetahui satu perkara, tapi dia kata atas alasan saya pegawai kerajaan, saya duduk di bawah arahan. Betul, kita duduk di bawah arahan selagi arahan itu tidak menjejaskan, menggugat keamanan, kesejahteraan rakyat dan negara. Betul, kita duduk bawah arahan. Tapi kalau melanggar, kita tahu kebenaran, kita tutup, maka tunggulah saatnya. Kita kata lama lagi, umur aku baru 60 tahun, umur aku baru 50 tahun, umur aku baru muda lagi lah. Tak lama lagi nak mati. Tuan-tuan,
Jangan kita rasa lama. Tak lama, sekejap. Tapi yang lamanya tu tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, sekiranya kita menderhaka Allah, setiap yang kita makan tu ketul neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa perkara ni dalam hati kita. Kita nak kena rasa perkara ni dalam hati kita. Dan bagaimana kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bagaimana kita nak benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita kena mentauhidkan cinta kita kepada Allah. Cinta kita pada Allah ni kena kita tauhidkan. Maknanya itulah cinta yang paling atas sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kita dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajul min qalbain fi jawfi. Tidaklah Allah itu menjadikan bagi seseorang itu dua hati dalam rongga dia, dalam dada dia. Jadi dalam hati kita ni tidak ada dua hati, satu hati je. Sama juga suami isteri pun selagi tidak menyalahi syariat, kita kena taat. Suami kita kena taat, isteri kan suami kita nak kena taat. Nabi kata kalau adalah keizinan untuk sujud pada suami, maka orang yang aku arahkan untuk sujud di dunia ni manusia ni suami oleh isteri. Maknanya kena taat pada suami. Tetapi selagi dia tidak melanggar syariat, selagi tidak melanggar perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ajak kita buat maksiat, tak boleh lah. Kalau dia ajak sesuatu yang membinasakan kita, tak boleh lah. Kita tahu benda itu membinasakan kita, kan? Maka tak boleh lah. Jadi ini kita nak sebut sini. Jadi kita nak merasakan yang pertama, tuan-tuan puan-puan, pada pagi ini, bahawa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah cinta yang murni, yang paling besar. Kita cinta dengan anak kita, kita bekerja siang malam pagi petang nak bagi makan anak-anak kita. Kita cinta kepada keluarga kita, jaga keluarga kita. Kita cinta pada diri kita sendiri. Kita jaga, kita bekerja. Tetapi cinta kita kepada Allah mesti lebih besar daripada segala cinta yang ada. Inilah baru maksudnya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah tu cinta yang hakiki. Dan sekiranya hati kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam hati kita itu ada kekerohan. Jadi kalau dunia tu duduk dalam hati kita lebih besar daripada Allah, cinta tadi, maka cinta kepada dunia itu adalah satu kekerohan. Satu kekerohan. Cinta kepada Allah, lagi kita bersihkan, cinta kita kepada Allah tadi, lagi bersihlah hati kita. Jadi cinta pada Allah ni, dia membersihkan hati kita. Dia cinta pada Allah ni membersihkan hati kita. Kalau kita cinta kepada yang lain, ghair Allah, lebih kepada cinta Allah tadi, maka kita mengeruhkan hati kita. Dia menjadi keruh, dan akhirnya dia akan menjadi hitam dan menjadi gelap. Jadi cinta kepada yang gelap. Cinta kepada Allah SWT akan membersihkan hati. Apa tanda cinta kepada Allah ni? Hati kita tenang bersama Allah. Hati kita sentiasa boleh fokus pada Allah, berzikir ingat dia. Jadi kalau kita tidak cinta pada Allah, kita ingat cinta game, main game kan. Cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta pada pekerjaan kita lebih. Maka apa berlaku? Kita akan dapati, tuan-tuan boleh cek sendiri lah. Boleh cek sendiri. Kita boleh cek sendiri. Apa dia? Antara nombor satu, hati kita rasa kosong. Hati kita rasa kosong, tidak tenang. Kan? Hati kita rasa tidak tenang. Sekejap noh. Ini yang paling besar sekali. Baik, saya minta maaf, saya tengok apa nota saya ni dia gelap. Jadi cinta kepada lain daripada Allah, dia akan keruhkan hati kita. Apa tandanya? Kita akan hidup tidak tenang. Kita hidup tak nyaman, tak puas kehidupan ni. Tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan hidup kita ni. Rasa tak cukup aja. Rasa tak cukup bila kita cinta pada dunia tadi. Rasa tak cukup aja. Contoh kan, kalau cinta kepada wanita ataupun laki-laki, cinta sungguh, melebihi cinta Allah. Kadang-kadang kita tengok makan tak kenyang, tidur tak nyenyak,
mandi tak basah kan. Macam tu kan. Mandi tak basah, makan tak kenyang-kenyang kan, tidur tak nyenyak kan. Jadi ini cinta pada perempuan, wanita atau laki-laki lah, sama lah kan. Melangkaui cinta kepada Allah sampai tak boleh. Kita mungkin masa muda-muda dulu pernah rasa lah kita suka pada seorang, suka sangat kan, sampai kan kita teringat aja dia, tak ingat, tak boleh tidur, tak tenang hati kita. Tapi cinta pada Allah, teringatkan dia tak? Teringat juga. Tapi bila kita ingat Allah, kita jadi kuat. Bila teringat Allah, kita jadi rasa puas, tenang, kita rasa bahagia. Teringat Allah ni. Tuan-tuan tak rasa lagi. Jadi kita nak kena cari ni cinta Allah ni. Saya dah bincangkan pada kuliah-kuliah yang lepas bagaimana nak mencari cinta Allah tu. Jadi ini yang perkara. Contoh cinta kepada ni kan, kepada anak kan, contohnya. Allah ni cemburu, tuan-tuan. Allah ni amat cemburu. Maha cemburu. Kalau kekasihnya ada perasaan sayang kepada sesuatu yang lain selain dia cemburu. Tapi dia Maha Penyantun, dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia akan tahan. Dia Maha Sabar. Kita tak sabar, dia Maha Sabar. Tapi dia Maha Cemburu. Tapi kekasih dia kita tengok contohnya kan. Antara orang yang diberi gelaran kekasih Allah ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS sangat sayang kepada siapa? Antaranya pada anak dia. Dia lambat dapat anak. Dia dapat anak 80 tahun umur dia. 80 tahun umur. Dia sayang sangat. Bila dapat anak ni, dia minta tiap-tiap hari minta anak, dapat anak. Daripada isteri dia kan. Sarah kan. Isterinya siapa lagi isterinya tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia ada 4 orang isteri sebenarnya. Jadi nak sebut kat sini kan. Dia tak dapat anak mula-mula, tak dapat anak. 80 tahun kahwin, lebih kurang lah, bukan 80 tahun kahwin. 80 tahun umur, tak dapat anak lagi. Akhirnya dia minta Allah izinkan dapat anak. Ismail. Nampak dapat anak. Kan? Jadi Allah SWT tengok kan, mengetahui, maha mengetahui kan. Ni semua Allah nak uji lah manusia ni kan. Jadi Allah SWT melihat kan, bagaimana keadaan Ibrahim yang sayang anak dia tu. Jadi Allah nak tarbiyah Nabi Allah Ibrahim AS. Maka dia kata apa? Hantar anak kamu tu satu tempat. Lokasi dia bagi, GPS dia bagi dah. Siti Hajar hantar anak kamu ni di satu tempat. Lokasinya di mana? Mekah. Di Mekah. Dia bagi GPS, dia bagi. Jadi dulu tak ada lah macam kita ada Waze lah, ada Google Map lah apa semua. Tapi dia ada GPS dia, koordinat. Maka berjalan ni sampailah ke Mekah. Masa tu tak ada orang, kering kontang, kosong. Maka ditinggalkanlah isteri dia. Ditinggalkan isteri dia. Ditinggalkan anak dia yang baru lahir. Kecil lagi, baby lagi kan. Ditinggalkan tempat yang kering kontang, tak ada apa. Mekah, siapa pernah pergi Mekah kan, panas. Jadi dia pun ditinggal, dibagi bekalan apa semua, ataupun dibagilah apa-apa yang dia nak bagi, dia pun jalan. Ataupun selain sepinggang dia jalan lepas tu balik. Hajar kejar dia. Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami ke sini? Diam. Nabi Ibrahim diam, tak cakap apa, tak sanggup nak sebut Allah suruh. Nabi Ibrahim diam. Sehingga isteri dia kata, adakah ini perintah Allah? Dia angguk sikit, perintah Allah. Dia tak cakap pun. Maka kalau ini perintah Allah, kami redha, tentulah ada kebaikan kepada perintah Allah. Tinggalkan tengah padang, tengah ni kan, tak ada tempat, tak ada orang yang ni. Ini kita cerita kisah Nabi Ibrahim yang sayang sangat ke anak dia. Allah suruh hantar anak ke Mekah. Dia duduk kat mana? Dekat Palestin. Hantar ke Mekah. Bila dah sampai ke Mekah tu, dia tinggalkan. Dah sampai jauh, dah tak nampak dah. Dia berhenti sekejap dalam kisah dia tu. Dia berhenti sekejap, dia angkat tangan. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan isteri aku dan anak aku ni. Yang aku sayang ni, aku tinggalkan dia. Ya Allah, engkau jagalah dia, ya mereka. Ya Allah, jadikanlah tempat yang aman, tempat yang baik. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Mekah. Tempat yang baik, aman. Maknanya dia tinggalkan anak yang dia sayang, isteri yang sayang tu kerana
Cinta pada Allah lebih daripada cinta pada anak. Ini Allah SWT maha cemburu. Maha cemburu. Jadi Allah perintahkan nak bersihkan. Allah nak bersihkan hati Ibrahim supaya benar-benar menyayangi Allah lebih daripada menyayangi siapa-siapa yang ada. Kemudian tak cukup dengan itu, Nabi Ibrahim tahu anak dia selamat sebab dia yakin dengan Allah. Allah selamatkan isterinya, Allah selamatkan anaknya membesar. Sehinggalah anaknya membesar dalam umur remaja. Umur remaja. Belasan tahun. Maka bila dah remaja, lagilah remaja ni kat tengah ni. Ibrahim tahu. Ibrahim dia ada jarah tengok anak dia sebagainya. Kemudian datang pula satu perintah lagi. Ibrahim dapat mimpi. Apa mimpi dia? Dia mimpi dia melihat dia sembelih Ismail. Sembelih Ismail. Dia sayang pada Allah lebih daripada sayang pada Ismail. Tapi Allah nak perintahkan, nak menguji. Bukan kita kata Nabi Ibrahim tak sayang Allah lebih. Tak, Nabi Ibrahim sayang Allah. Tapi Allah SWT maha cemburu nak tunjukkan kepada kita bahawa cinta kepada Allah mesti lebih bersih, lebih mulia, lebih tinggi daripada cinta pada anak-anak. Dia bagi perintah. Bagi perintah apa wahyu dia? Melihat sembelih anaknya. Sembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim tahu itu daripada Allah. Maka dia pun pergi balik semula ke Mekah. Pergi balik ke Mekah. Niatnya apa? Nak melaksanakan perintah Allah sebab dia sayang cinta kepada Allah. Apa yang dia buat? Nak sembelih anak yang dia sayang. Sembelih anak. Kali ni dia pergi jumpa anak, dia tak jumpa mak lagi. Nak jumpa anak, dia kata, apa khabar anakku? Anak dia pun Ismail, jumpa bapak dia. Seronok jumpa bapak, dah lama tak jumpa. Peluk-peluk apa sebagainya. Kan ayah buat apa sebagainya. Cerita macam anak belasan tahun. Seorang yang berakhlak mulia. Kan? Nabi Ismail. Cakap semua sekali. Kemudian dia cakap dengan anak dia. Wahai anakku wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat kau dalam mimpi bahawa aku menyembelih engkau. Apa pandangan kau? Dia tanya pandangan anak dia, nak tengok iman anak dia. Anak dia kata, wahai ayah dia, sekiranya ini adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Aku reda. Tapi jangan beritahu dengan ibu dululah. Jangan beritahu kat Umi ni. Umi ni mungkin emosi pula. Dia bimbang. Tak boleh nak laksanakan. Sebab tu ada perkara yang kita nak kena sembunyikan sikit lah daripada isteri kita yang perempuan ni. Kalau laki-laki tu dalam bab-bab berjihad ni kadang-kadang tak boleh cerita semua. Bukan tak boleh cerita semua. Tapi nak kena ada perkara-perkara yang kita kena jaga keselamatan dan sebagainya. Jadi kita lihat anak tu respon apa anak dia? Tak apa, sembelih lah. Itu perintah Allah. Aku sayang kat Allah lebih daripada aku sayang kat nyawa aku. Ibrahim sayang kat Allah lebih lagi daripada sayang anak dia. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kita melihat bagaimana keadaan Allah yang maha suci, maha hebat. Dia tengok sayang kita ni. Hari-hari dia tengok sayang kita ni. Kita ni lebih utamakan sayang kita pada dunia ataupun lebih utamakan sayang kita pada Allah. Maka dia pun bawa, kita dengarlah cerita dia kan, pendekkan cerita. Bawa akhirnya nak ada sembelih, Allah gantikan dengan kibas. Ini kita tahu cerita dia tu. Tapi nak gambarkan kita bagaimana kasih sayang pada Allah ni mesti murni, mesti bersih. Dia bukan kita sayang sikit-sikit, tak. Kita rasa sayang, rasa dalam hati kita sayang ke Allah. Ini proses yang kita nak kena lakukan. Barulah kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Melaksanakan, mengagungkan Ismul Azam dia. Mengagungkan nama-nama dia. Mengagungkan sifatnya yang maha sempurna. Baru boleh rasa kan. Tengok Nabi Allah Yaqub AS. Contoh kan. Nabi Yaqub ni sayang sangat dalam banyak-banyak anak. Yusuf dia paling sayang. Paling sayang dengan Yusuf. Maka Allah pisahkan Nabi Yaqub dengan Yusuf bertahun-tahun. Sampai buta matanya kan. Menangis. Ini cerita-cerita Kasim Selamat kan. Bukan tak sama. Kasim Selamat ni dia buat maksiat. Apa yang maksiat dia buat? Dia berjudi, dia apa kan. Dia tak dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nampak Kasim Selamat solat ada? Dalam cerita Kasim Selamat ke cerita Piramli ada nampak tengah solat ada? Ataupun baca Quran ada tak cerita dia? Kalau ada, alhamdulillah lah. Saya tak pernah nampak pula kan. Cerita-cerita ni nampak yang kita kata okey-okey semua ni. Baguslah.
Alibaba lah, apalah sebagainya kan. Bagus tak? Oh, semua seronok lah tengok. Tapi pernah tengok tak dia menangis depan Allah, minta ke Allah? Pernah tengok tak dia sembahyang? Sembahyang lah, paling kurang sembahyang. Pernah tengok? Jawab sendirilah tu. Tak ada. Tapi kita puji dia, kita puja dia, kita sayang kat dia. Tan Sri P. Ramlee, ni contoh P. Ramlee lah kan. Saya bukan nak rendahkan dia, tidak. Tapi saya nak sebut sini kan, sistem nyadah ini menjadikan orang tu sayang kepada makhluk lebih sayang daripada Allah. Kalau kita sayang Allah, tunjukkan babak-babak kita sayang ke Allah. Sayang ke Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sayang kat wanita, bukan sayang pada dunia, bukan sayang pada harta. Tapi tak ada sayang ke Allah ni, tak ada. Jadi inilah kita lihat Yakub contohnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala begitu kan. Rasulullah SAW pun sama juga. Rasulullah SAW pun sangat sayang anak dia. Anak dia meninggal semua. Kebanyakannya meninggal, kecuali hak perempuan. Yang lelaki-lelaki semua meninggal. Salah seorang nama anaknya Ibrahim, nama anak Rasulullah SAW, meninggal dunia. Sayang sangat. Allah ambil kecil-kecil dah. Allah ambil. Allah tak tahu sembelih kan, Allah ambil. Oh, semerah padi ada. Oh, semerah padi. Saya pun tak pasti semerah padi tu ada tak ada kan. Dia sembahyang, mungkin ada kot, saya pun tak ingat lah. Macam kecil-kecil dulu tengok ya. Jadi mudah-mudahan Allah terima lah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pada Tan Sri P. Ramlee. Mudah-mudahan ada amalan dia yang Allah terima, ada kelemahan dia Allah ampunkan dosanya. Macam kita jugalah, kita minta ampun dosa, kita minta Allah terima amalan kita. Jadi kita lihat Rasulullah SAW pun begitu juga. Yang disayang anak-anak lelaki semua meninggal dunia. Qasim meninggal dunia. Abdul Qasim dipanggil. Anaknya Ibrahim meninggal dunia. Nabi menamakan anak Ibrahim sebenarnya nama Nabi Allah Ibrahim AS kan. Tapi meninggal. Yang tinggal yang perempuan ni. Yang tinggal yang perempuan Fatimah contohnya yang kita kenal besar Fatimah. Baik, jadi sebut kat sini maka kita macam mana kita nak mentauhidkan Allah, kita kena tingkatkan sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita dekat sini. Saya cerita sikit lah. Saya cerita sikit. Apa dia ceritanya tu? Cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kedua cucunya. Anak-anak lakinya semua meninggal dunia. Kan? Jadi anak laki-laki, waris generasi laki-laki tak ada kecuali Hasan dan Husin. Cucu dia ni. Yang mana rupa cucu dia ni pula memang ada sebahagiannya rupanya yang seorang tu Husin di sana ataupun Hasan. Rupanya macam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia. Dua orang cucu yang cukup saleh, baik, yang ceria, yang sangat sayang kepada cucu dia. Rasulullah sayang ke Allah tak? Sayang ke Allah lebih daripada cucu, tapi sayang kat cucu, tapi Allah nak bersihkan. Maka satu ketika datanglah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun berkata, adakah kamu cintai kepada cucu-cucu kau ni? Rasulullah tengah main, bayangkan tengah main dengan cucu. Kita ni pun tengok cucu ini kan. Tengok cucu. Kan? Adakah kita cinta, sayang kat cucu? Sayang, siapa tak sayang cucu? Dengan anak-anak, kalau kita sayang, kita marah. Dengan cucu, marah tak? Tak marah. Kita marah maknya, bapak je kena marah. Cucu tak marah kan? Atuk kan? Jadi, Jibril datang, bertanya pada dia, ya Rasulullah, adakah kau mencintai kedua-dua cucu kau ni? Kau sayang ke cucu? Maka Rasul kata, tentulah sayang. Kan? Ya, sayang kan? Maka Jibril pun menceritakan, seorang ini akan mati diracun, yang seorang lagi akan mati disembelih, dipenggal leher. Jadi Nabi mendengar cucu yang disayang ni, seorang Allah bagi racun, mati racun, kena racun. Yang seorang akan disembelih, dipenggal kepalanya. Maka kedua-dua cucunya keluar daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada cucu tu pun Allah nak bersihkan. Cinta kepada cucu. Maka Rasulullah tengok kan, sedih tak? Allah beritahu ni melalui Jibril, seorang akan kena racun mati. Bukan mati sebagai macam biasa elok-elok, tak. Mati kena racun, kena bunuh. Dua-dua kena bunuh. Seorang lagi kena sembelih, kepalanya akan dicantas. Kalau kita, ya Allah, janganlah ya Allah, sihan ke anak aku, cucu aku ni ya Allah. Tak, Rasulullah tak.
Rasulullah sayang kat Nabi SAW, sayang kepada Allah SWT lebih. Maka Nabi diam, bagi tahu, Nabi faham sebenarnya Allah nak didik dia supaya memurnikan cintanya. Memurnikan cintanya pada Allah. Nampak? Kita macam mana? Kita macam mana? Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana Rasul SAW kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Bukan kata tak sayang, sayang. Tapi benar-benar sayang hanya Allah sahaja. Kita mentauhidkan sayang kita kepada Allah. Jadi kita nak belajar Ismul Azam ni, kita nak rasa macam tu. Kita nak proses diri itu ke arah itu. Ke arah itu. Sehingga kan betul-betul hati kita ni murni cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita nak orang sayang kat kita, jangan sampai berlebihan. Kita takut dia sayang kita lebih daripada dia sayang Allah. Kita katakan I love you kepada isteri kita. Isteri kita kata I love you, contohlah kan. Sayang tak sayang, tapi sayang kerana Allah. Maksud apa sayang kerana Allah? Segala perkara yang mendekatkan kita dengan Allah, menjadi ubudiah kita pada Allah, kita buat, kita suruh, bersama-sama kita buat. Kita tahu benda ni Allah suka, Allah redha, kita buat sama-sama dengan orang yang kita sayang. Sebab tu kita nak tengok sayang kita pada Allah, kita tengok anak kita, isteri kita, keluarga kita, supaya mereka mendapat hidayah Allah, mendapat taufik Allah bersama dengan hidayah Allah. Ini perkara yang kita nak kena rasai. Kenapa? Orang yang sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni lah orang yang special. Dan ada satu hadis qudsi. Satu hadis qudsi di mana dalam hadis itu Rasulullah SAW telah bersabda, maka sesungguhnya kata Nabi, saya baca makna lah, pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang beriman. Allah akan berfirman kepada orang-orang beriman, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul fi yaumil qiyamah lil mu'minin, kepada orang beriman, Al ahbabtum liqa' Hal ahbabtum liqa' Fayaqul, maka dijawab oleh orang mukmin tadi, Na'am ya Rabbana. Maka dari akhirat nanti di orang Allah akan bercakap, berfirman kepada orang beriman. Apa firman Allah? Adakah kamu suka bertemu dengan aku malam pada hari ini? Yaumul qiyamah ni, pada mahsyar ni, kamu suka ke aku berjumpa dengan aku ni? Orang beriman ni, kita lah. Maka kita menjawab, fayaqul, Na'am ya Rabbana, ya benar ya Rabbana. Maka mereka menjawab, kami suka bertemu denganmu ya Allah, kami suka bertemu denganmu. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu suka bertemu dengan aku? Kenapa nak jumpa aku ni? Allah tanya, kan? Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui. Maka orang beriman kata, ya Allah, kami mengharapkan kemaafanmu ya Allah, kami mengharapkan keampunanmu ya Allah. Kan? Jadi kita ni nak jumpa Allah, tapi kita banyak dosa, kita banyak lemah, kita banyak perkara yang aib, yang hina. Tapi kami nak jumpa Engkau ya Allah, Engkau lah pencipta kami yang kami sayang. Kami sayang, tapi kami banyak dosa, kami harapkan keampunan-Mu ya Allah, kami harapkan kemaafanmu ya Allah. Maka Allah berfirman, aku telah mewajibkan keampunanku kepadamu. Aku mewajibkan keampunanku kepadamu. Kenapa? Sebab orang beriman sayang dengan Allah. Orang beriman nak jumpa Allah. Orang kafir lari. Orang kafir berpaling daripada Allah. Di dunia lagi dia dah berpaling. Orang munafik berpaling daripada Allah. Tapi orang beriman nak bertemu Allah. Maka ketahuilah. Maka Allah berfirman, aku telah mewajibkan keampunanku kepadamu. Maknanya rahmat Allah sangat luas kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman. Ya sebab itulah kita pada hari ni nak kena ada perasaan sayang ke Allah ni. Janganlah kita rasa biasa je. Dan sayang tu sayang betul-betul, bukan sayang main-main. Bukan sayang main-main, sayang betul-betul. Sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita. Kita sayang kepada manusia, sayang kepada makhluk kerana kita sayang kepada Allah. Jadi kalau kita
Kalau kita sayang Allah ni, maknanya kita nak berjumpa. Sebab tu saya sebut. Saya sebut surah Al-Fatihah tu kan. Al-Fatihah ni ada banyak dunia tu. Cuma saya nak ajak kita ni cuba belajar merasai. Merasai dekat dengan Allah. Surah Fatihah bermula dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni, Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kita bermula. Semua benda yang kita buat bermula dengan Bismillah. Dengan nama Allah. Kita kena latih tu. Maknanya tengok ni, nak buat kerja, kita angkat ni kan. Nak minum. Contohnya nak minum, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kan, nak minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Contoh kan. Kita nak baca buku, Bismillah. Nak buat apa, Bismillah. Kita tengok sesuatu, semuanya bermula dengan Allah. Maknanya kita dah bincang dah semalam. Kita tengok pokok, tengok ni apa semua, kita nampak Allah dulu kan. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin ni, bila kita mula dengan Allah ni, kita nak rasakan setiap yang kita lakukan adalah ubudiah pada Allah. Adalah ibadah. Kita makan, ibadah pada Allah. Minum, nak ibadah. Nak beribadah pada Allah. Kita rasa pergi kerja, nak beribadah pada Allah. Sebab apa? Alhamdulillahirabbil alamin tu maknanya segala puji pada dia semua milik, maka kita nak berubudiah pada dia. Kita rasa kita tak ada apa-apa, kerdil je rasa hati kita. Ini kena latih. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita nak rasa Allah sayang kita. Allah menyayangi kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sayang kat kita. Kita pun nak rasa sayang kat Allah. Nak rasa sayang kat Allah. Rasa sayang kat Allah. Kalau kita solat tu Ar-Rahmanir Rahim. Kita nak rasa Allah sayang kita. Kita nak rasa kita pun nak sayang Allah. Ini sentiasa kita merasai. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah ni pemilik kepada hari pembalasan. Lebih kurang itulah makna dia kan. Jadi kita nak rasa dalam hati kita rindu nak jumpa Allah. Rindu nak jumpa Allah. Walaupun kita banyak dosa. Walaupun kita banyak kelemahan. Kita banyak perkara yang Allah tak suka. Rindu. Maliki Yaumiddin. Hati rindu nak jumpa Allah. Ini sifat orang beriman tu, dia sayang kat Allah, dia rindu nak jumpa Allah. Hari Yaumiddin ni, hari dia nak bertemu Allah. Tapi dia tahu dia banyak dosa. Tapi dia tahu dia banyak kelemahan. Tapi dia tahu dia banyak kekurangan. Dia banyak rawasib jahiliyah, banyak jahiliyah tadi dalam diri dia, fikiran dia. Tapi dia nak rindu nak jumpa Allah. Dia orang sayang kat Allah. Lepas tu bila dia rindu tu, maka lepas habis tu dia fikirlah, Allah, aku nak jumpa Allah ni. Nak jumpa Allah, takkan nak jumpa Allah dengan dosa. Maka dia pun bertaubat. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kuang-kuang dia baca 3 tu. Sebab apa nak jumpa Allah? Nak jumpa Allah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sekuang-kuang dia baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali kurang-kurang 3 kali mesti, jangan satu tu, tak 3 kali minima. Kenapa? Kita nak bertaubat pada Allah. Jadi bila keluar sembahyang tu, maka dia jaga diri dia daripada dosa. Sebab nak jumpa Allah. Sebab nak jumpa Allah, jaga daripada dosa. Mata dia tiba-tiba ada benda yang haram depan dia, Astaghfirullah. Telinga dia dengar orang duk mengumpat apa, Astaghfirullah. Dia lari jauh daripada orang mengumpat fitnah. Kan? Lidah dia jaga tak bercakap, jangan keluar perkataan yang menyakitkan hati orang, mengumpat orang sebagainya. Lidah dia jaga. Maka jadilah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadilah solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan fahsya yang kotor dan juga perbuatan-perbuatan munkar yang maksiat, yang Allah benci, yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadilah solat itu sebagai pembimbing kita. Bila kita ingat Allah, habis sembahyang tu kita nak jumpa Allah. Sembahyang tu pertemuan Allah. Sembahyang tu satu pertemuan dengan Allah. Di dunia ni kita berjumpa Allah, bercakap ni dalam sembahyang. Akhirat habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan kita bilang Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kita nak jumpa Allah. Hati kita bila bagi salam tu cakap nak jumpa Allah. Aku nak jumpa Allah ni. Aku rindu nak jumpa Allah. Tapi ada banyak kelemahan, ada banyak dosa, ada banyak maksiat, ada banyak benda yang lalai, banyak malas, banyak macam-macam. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi kita tak buat dah dosa lepas tu. Dengan sengaja, tak buat dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu, mungkinlah kan, dengan sengaja. Istighfar. Jadi ini adalah
kekuatan cinta. Kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain sangkut-sangkut teruk dia kata. Jurumasana orang Johor. Lain teruk-teruk tak apa. Nanti insya-Allah tengok masa yang lepas rakaman ni kan. Kita sambung sikit. Kan? Kita tak masuk tajuk lagi ni. 10.56 kita mula pukul berapa tadi? Pukul 10 dah habis waktu. Sambung sikit lah. Okey, tentang Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kan? Ya Hayyu Ya Qayyum ini kan bagaimana ketika zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membaca Ya Hayyu Ya Qayyum ketika mana dia menghidupkan orang yang mati. Jadi ini kita lihat hari ni. Hari ni kita duduk diuji dengan berbagai perkara. Dengan kesihatan ni macam-macam. Dengan COVID lah. COVID ada macam-macam. Varian lah dikatakan begitu. Kemudian ada juga ujian bio weapon, chemical weapon. Jadi kita lihat zaman Nabi Isa lagi dah ada teknologi menghidupkan orang mati. Sebab tu saya kata orang mati boleh hidup selagi dia belum sampai ajal dia. Sebelum sampai ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-maut itu yang maksudnya adalah ajal. Tapi kalau dia mati, contohnya doktor dah pronounce dia mati, doktor dah isyiharkan dia mati. Kan, jantung dah tak bergerak dah tak ada nadi, tak ada apa, otak pun dah tak bergerak dah, kan. Nak tanam dah. Tiba-tiba dia hidup balik. Ada tak? Ada kes tu. Kan? Jadi ada tak teknologi menghidupkan orang mati? Ada. Zaman Nabi Isa dah, Allah dah tunjuk. Ternyata ilmu perubatan pada zaman Nabi Isa sudah cukup maju. Maknanya Nabi Isa sendiri boleh menghidupkan. Bahkan tabib, doktor yang dianggap sebagai dewa yang dipuja dan diagungkan. Jadi dewa yang dipuja. Jadi tabib ni zaman Nabi Isa ni kan, macam doktor dah kuat dah terror dah kan. Kemudian Nabi Isa datang untuk meluruskan kepercayaan yang boleh menyembuh ni Allah saja. Yang boleh menyembuh ni Allah, bukannya kamu pandai terror sangat jadi doktor pakar. Kan? Ada kata saya ni pakar imunologi. Saya tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Kamu apa? Kamu pakar apa? Kamu pandai cakap je, dia kata. Kan? Saya pakar virologi. Kena ambil ni benda ni. Cucuk ni kena bagus ni, kena ambil ni. Saya pakar. Allah nak tunjukkan kepada doktor-doktor pakar yang zaman Nabi Isa tu, pakar macam mana pun kamu ada tak teknologi menghidupkan orang mati? Tak ada. Yang ada hanya kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah tu, para rasul, nabi. Dan Allah membuktikan, Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat yang boleh menyembuhkan penyakit. Nabi Isa boleh sembuh penyakit. Sebab tu Nabi Isa ni dia nak sembuhkan penyakit. Dia sembuhkan orang buta, dia sembuhkan orang yang bisu, dia sembuhkan orang yang pekak, dia sembuh orang yang sakit kusta, orang yang ada kesakitan. Nabi Isa dia boleh sembuhkan. Kenapa Nabi Isa boleh sembuhkan? Kenapa Nabi Isa boleh sembuhkan? Biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa nak sebut Bismillah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi nama Nabi menggunakan nama Allah, disebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Sembuh mata dia, sembuh dia punya sopak dia, kusta dia, sembuh. Jadi Allah SWT nak membuktikan bahawa engkau terror bahagian perubatan macam mana pun, teknologi Allah lebih hebat lagi. Teknologi Allah lebih hebat lagi. Itu kata tak ada ubat. Macam mana boleh tak ada ubat? Macam mana tak ada ubat? Allah yang maha menyembuhkan. Tiba-tiba dia kata tak ada ubat. Kan syirik tu. Tak ada ubat. COVID tak ada ubat. Kena ambil vaksin ni supaya antibody kuat. Minta maaf lah, terlepas pula perkataan tu kan. Tak apalah. Jadi kita lihat di sini, Allah membuktikan tentang teknologi dia, kehebatan dia, mukjizat Nabi Isa AS menyembuhkan penyakit. Datang orang lumpuh, sembuh. Datang orang buta, sembuh. Dan bukan hanya menyembuhkan, tetapi Nabi Isa juga boleh menghidupkan orang mati. Teknologi perubatan ni boleh hidupkan orang mati. Teknologi perubatan orang Islam, orang beriman. Nabi Isa dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 110. Boleh ceklah. Iz qala Allah ya Isa bin Maryam. Daripada situ ayatnya panjang. Saya baca makna saja. Ingatlah ketika Allah mengatakan
wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat aku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku memperkuatkan kamu dengan Rohul Kudus, kamu dapat berbicara kepada manusia. Nabi Isa nak buktikan bahawa perubatan lagi ni, ubat ni, kecil-kecil lagi, dia dah boleh bercakap dengan orang. Ada doktor kita yang paling pakar, saya nak tanyalah, doktor kita yang paling pakar sekali dalam dunia sekarang ni, ada tak ubat budak-budak kecil dah boleh cakap? Ada ubat budak-budak lahir, baby, dah boleh cakap dah. Dia bukan cakap menangis. Tak. Cakap macam mana kita bercakap ni. Ada tak? Ada teknologi itu? Tak ada. Isa AS, Allah katakan, kamu dapat berbicara kepada manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Maknanya dalam buayan, baby lagi dia dah boleh bercakap. Ini Allah punya teknologi perubatan. Ada kita boleh. Doktor pakar kita boleh bagi baby kita cakap. Tak ada. Jadi orang-orang zaman Isa ni, dia pakar-pakar perubatan. Dia rasa, ini boleh bercakap. Ajaib. Benda yang mustahil. Dan sesudah dewasa. Dan ingatlah pada waktu Allah mengajar kamu menulis hikmah, Taurah dan Injil. Jadi Nabi Isa ni, dia tak pergi belajar mana-mana apa semua. Dia dah boleh tulis. Kan? Dia dah boleh baca Taurah dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah satu bentuk berupa burung dengan izinku, dengan izin Allah. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuknya menjadi burung itu dengan seizinku. Kan? Maknanya Nabi Isa dia buat tanah liat tu, dia bentuk burung, dia bentuk macam bentuk burung. Kemudian ditiup biiznillah, dengan izin Allah. Allah kata apa? Jadi burung betul, terbang. Isa AS. Teknologi nak menghidupkan burung ada pada Isa AS. Adalah agaknya di dalam tu dia letak bahan apa ke apa, wallah alam lah. Asbab asbab fizikal ni. Tak faham, jelaskan tuan, tak faham apa ni. Tak faham yang mana. Saya pun tak faham apa yang tak faham. Maknanya Nabi Isa ni alaihissalatu wassalam, kan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk merawat. Jadi merawat ni kita kata, kan, magic bukan. Dia ada juga sebab-sebab dia. Sebab wa kulli syai' ni bisabab. Semua tu ada sebab. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa satu hari sakit gigi. Kemudian Allah ilhamkan pada dia. Kan, Allah bagi ilham pada dia untuk pergi belakang, cari pokok ni. Dia pun carilah pokok ni. Dia pun buat, maka hilang sakit gigi dia. Tak tahulah, mungkin gusi bengkak ke, gigi dia goyang ke apa ke, tak tahulah. Berlubang ke apa, saya tak tahulah. Tapi sakit gigi. Ini kisah Nabi Musa AS. Kemudian pada masa yang datang dia pun syukur ke Allah lah. Alhamdulillah. Pada masa yang datang, dia sakit gigi lagi. Lebih kurang yang sama tu. Dia buat benda tu, tapi tak minta ke Allah. Tak sembuh. Ya Allah, aku dah buat benda ni, tapi tak sembuh. Ya Allah, kenapa Engkau tak minta ke aku kesembuhan? Engkau buat sendiri. Ini Allah nak didik Nabi Musa AS. Nabi Isa pun macam itu juga. Dia boleh menyembuhkan orang. Itu bukan sekadar menyembuh tu gitu-gitu. Dia ada dia punya asbab-asbab dia. Jadi Allah gambarkan yang salah satunya, kata Allah SWT, firman Allah ini, ingatlah pada satu waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izin aku. Kemudian kamu meniup padanya. Ditiup. Lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenar. Jadi burung yang sebenar. Dengan izin aku, dengan izin Allah. Dan ingatlah waktu kamu menyembuh ke orang yang buta. Nampak? Ini teknologi sembuh ke orang buta. Menyembuh orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Orang yang buta, lahirnya buta. Maknanya buta sepanjang hayat. Tiba-tiba jumpa Nabi Isa. Dan Allah izin Nabi Isa sembuhkan buta. Dan orang yang berpenyakit sopak sembuh dengan seizin aku. Seizin aku. Allah sebut dalam Quran ni. Dan ingatlah pada waktu kamu mengeluarkan orang yang mati dari kubur. Orang tu dah mati dah. Duduk dalam kubur dah. Kena tanam. Kemudian
menjadi hidup dengan izin aku. Dia boleh hidupkan orang mati. Dan ingatlah waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan membunuh kamu. Aku menghalang, Allah menghalang Bani Israel yang nak membunuh kamu. Dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir. Ini sihir pula. Bila dah kalah tu dia kata ni sihir. Sihir ni apa? Sihir ni tipu daya lah, bukan betul. Macam main-main je. Nampak hidup tapi sebenarnya mati. Maknanya nak sebut kat sini. Jadi penyakit buta sejak lahir, penyakit sopak. Kenapa? Sebab pada waktu itu doktor-doktor yang ada, pakar-pakar perubatan yang ada pada waktu itu, dia tidak boleh menyembuhkan mata yang sudah buta sejak lahir. Mata yang buta sejak lahir, doktor tak boleh sembuhkan. Bukan dulu, sekarang pun sama, sampai setakat ni lah kan. Jadi Allah nak tunjukkan kehebatan perubatan dia, kehebatan kesihatan dia, menteri kesihatan dia kan. Nak sebut itu kan. Kehebatan Allah. Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit buta sejak lahir dah buta. Lahir dah buta. Mungkin pembentukan mata tak cukup ke apa. Buta. Allah izin sembuh dengan teknologi Aisyah. Begitu juga sopak. Inilah perkara yang tak boleh disembuhkan pada masa tu. Tak boleh sembuh. Maka Allah memberikan mukjizat yang diberikan. Dinamakan mukjizat. Tapi mukjizat tu dia ada asbab juga. Dan dinyatakan bisabab atau ghaira sabab. Dan kemudian dinyatakan pada kaumnya dengan kekuasaan Allah. Maka sembuhlah penyakit itu. Itulah contoh yang tidak mungkin boleh dibuat oleh manusia. Terror macam mana pun menteri kesihatan, cakaplah hebat macam mana pun, semua tu milik Allah. Kesihatan tu semua milik Allah. Hanya dengan izin Allah sahaja. Sebab tu kita makan ubat, ada masa kita sembuh, ada masa tak sembuh. Sebab yang sembuh bukan ubat, yang sembuhkan Allah. Tapi hati kita hari ni rasa, aku ni nak kena kelulusan pakar dan sebagainya. Itulah contoh yang tidak mungkin dikerjakan dan sangat boleh dilakukan oleh Allah. Dan tahukah kamu apa yang dibaca ketika merawat? Apa yang dibaca ketika merawat? Apa yang Nabi Isa baca? Apa yang Nabi Musa baca ketika dalam keadaan kita? Contohnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Seperti yang Allah firmankan. Maka Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Yang mati masuk kubur boleh hidup. Ini maknanya nama Ismul Azam ini, nama Allah yang Maha Agung ni, dan Allah SWT beri kepada para rasulnya, para nabinya. Kan, ini dikata nama mukjizat. Jadi kita ni boleh dapat mukjizat tak? Boleh dapat satu yang mencari adat, boleh tak? Biiznillah, boleh. Allah akan bagi. Allah dah pernah bagi kepada nabi-nabi dulu, rasul dulu, orang soleh dulu, boleh. Takkan kita tak boleh? Benda boleh. Tapi kita bercakap dengan iman, yakin pada Allah. Kita bercakap dengan nadah cinta pada Allah, rendah diri ke Allah. Tak tawaduk, rendah diri pada Allah. Tadaruk, kita memaksimalkan perasaan memerlukan Allah, perlukan Allah, nak kena latih. Jadi inilah Nabi Isa, kisah Nabi Isa itu, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Pada satu hari Nabi Isa melewati satu kubur. Di sana melihat seorang perempuan menangis. Maka dia bertanya, Isa tanya, wahai wanita, apa yang kamu alami, kenapa menangis? Dia kata, telah meninggal dunia anak perempuan aku. Anak perempuan aku meninggal dunia. Dan dialah satu-satunya yang aku sayang, kata wanita itu pada Nabi Isa. Maka aku beritalah, aku telah berjanji. Aku telah berjanji, aku telah bersumpah tidak akan meninggalkan daripada tempat aku ini, dekat kubur ni. Akan duduk sini sampai aku mati. Aku sayang sangat pada anak aku ini. Anak perempuan. Kemudian aku merasakan puteri aku itu, sampailah aku boleh merasakan apa yang jadi kat dia. Sampailah aku boleh rasa apa dia ni selamat tak selamat dan sebagainya. Atau Tuhan menghidupkannya kembali, aku boleh melihat dia. Maka Nabi Isa pun berkata kepada wanita tadi, alaihissalatu wassalam, apakah kalau anda sudah melihatnya, kamu akan pulang? Nabi Isa kata, kalau kamu dah nampak anak kamu, adakah kamu akan balik rumah?
buat macam hidup, move on kan. Orang kata move on, teruskan hidup macam biasa. Wanita kata, ya, aku sayang sangat kat anak tadi. Kemudian Nabi Isa solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Minta kat Allah. Bukan terus je ting hidup dah. Nabi Isa minta kat Allah solat 2 rakaat. Lalu duduk sebelah kubur. Kemudian Nabi Isa berdoa, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wahai anak wanita yang di dalam kubur, dia panggil, dia seru nama orang. Wahai budak perempuan, wahai anak perempuan yang ada dalam kubur ni, bangunlah dengan izin Tuhanmu yang Ar-Rahman. Bangun dah. Kemudian keluarlah. Jangan main-main. Doa ni kan, Nabi Isa doa ya hayyu ya qayyum tu, wahai anak, dia seru, dia perintahkan, wahai anak kan, bangunlah, keluarlah kan daripada kubur ni. Kemudian kubur bergerak-gerak. Kalau kita lari dah kan, kubur bergerak-gerak. Maka Nabi Isa berdoa dan menyuruh, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu. Dia minta ke Allah dengan penuh rendah diri, dengan penuh rasa fakir, dengan penuh rasa sayang ke Allah. Dia mentauhidkan Allah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Maka anak tu bergerak, akhirnya anak tu keluar. Bangun dengan izin Allah, anak itu keluar daripada kubur kan. Maka keluarlah wanita yang ada kubur itu. Penampilannya sangat berbeza. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau lambat sangat nak bangun? Anak perempuan ni rupa dah lain dah. Rupa dah lain. Kenapa engkau lambat sangat nak bangun ni? Nak bangkit, aku panggil banyak kali ni kan. Contohlah lebih kurang itu. Maka anak perempuan itu menjawab, bukan bangun saja, boleh jawab, boleh berbual. Ketika ada doa dan seruan pertama, Allah mengutuskan malaikat kepada saya, lalu menyusun kembali anatomi fizikal saya. Jadi kata budak perempuan tu, ketika seruan pertama tu, malaikat datang susun semula dia punya anatomi. Kemudian datang lagi doa dan seruan kedua, ya hayyu ya qayyum. Yang kedua, seruan kedua, doa kedua, malaikat kembalikan roh aku. Roh pop masuk dalam balik. Dan pada saat doa dan seruan yang ketiga, aku sangat takut. Aku takut. Perempuan tu kata, kalau itu adalah kiamat, dia takut bimbang kiamat. Kalau bangun kiamat, dia takut dia terpuji sekejap lah, tak keluar. Dan katakan itulah yang buatkan wajahku berubah. Wajah aku berubah kan, rambut dan alis mataku, rambut jadi putih kan, dia punya kening jadi putih. Sebab teringatkan, ini kiamat ke? Dah kiamat ke? Dia dah mati. Maknanya perempuan tadi tu duduk kat kubur anaknya bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi banyak hari. Mungkin bulan, mungkin minggu, mungkin bulan. Banyak hari lah. Sampai Nabi Isa kesian kat dia. Aku sayang kat anak aku nak jumpa anak aku. Kalau anak aku ni kan. Jadi sebab tu Isa minta doa ke Allah nak jumpakan anak dia, Nabi Isa kan. Sebab maknya ni duduk kat kubur ni berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan duduk kat situ kan. Jadi anak ni sampai badan dah cerai lah, dah bercerai badan dah hancur dah agaknya, ataupun tinggal lah sikit-sikit sana sini kan. Mungkin perutnya dah habis, mata dah terkeluar dah sebagainya. Orang dah duduk dalam kubur lama, mak duduk tunggu tu. Isa ada masa tu kesian. Dia minta ke Allah, ya Allah, hidupkanlah sekejap. Kalau kau hidupkan sekejap kan, nanti maknya boleh balik rumah. Jadi anaknya tu pula pada ketika permintaan pertama, doa patut dia dah boleh bangun lah. Maka kan kata dia kata anggota badan aku dikumpulkan. Dia mungkin dia nampak lah kan, roh dia nampak kumpul. Kemudian roh pula masuk dalam. Kemudian yang ketiga tu, bila aku dah tersedar dalam kubur, dah tersedar ni, dia kata kan, dah kiamat ke? Dia teringat dah kiamat, nak bangkit, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka dia teringat Allah yang murka kat semua orang, dosa dia teringat, sampai rambut jadi putih, kening jadi putih. Takut kepada yaumul hisab. Yaumul hisab. Kita macam mana tuan-tuan? Agaknya kita pun kalau yaumul hisab tu takut sangat, kita sampai putih rambut kita. Mungkin, wallahu alam Dan anak wanita tu pun mendekati ibunya. Anak tu pergi kat ibu dia. Wahai ibuku, apa yang mendorong kamu agar aku merasakan fitnah kematian ini 2 kali? Jadi anak dia kata, apalah mak buat apa ni mak? Lebih kurang bahasa kita kan. Mak buat apa ni mak?
Sampai saya terpaksa mati 2 kali. Sakit tak mati? Sakit lah mati tu. 2 kali kata dia. Kan? Aku merasakan fitnah kematian 2 kali. Dia pun cakap, ibu sabarlah. Kan? Dan selalulah melakukan muhasabah. Dia bagi tazkirah kat mak dia pula. Muhasabahlah. Buatlah muhasabah. Apa yang Allah bagi, apa yang Allah ambil, semuanya terbaik untuk kita. Kan aku sudah tidak perlu lagi dunia ni. Aku dah tak nak dah dunia ni. Anak dia kata aku dah tak nak dunia. Bukan orang hidup tadi terus nak hidup, hidup nak pergi pesta. Tak nak dah. Dunia ni tak ada apa dah. Dunia dia beriman masuk syurga tu lebih baik syurga daripada alam barzah daripada dunia. Sebab alam barzah tu dia dapat satu kebaikan. Aku tak mau dah dunia ni. Aku dah tak perlu lagi dunia ni. Kemudian anak tu minta pada Isa, ya Isa ruhullah, wahai Isa ruhullah dan kalimatullah, aku mohon kepada Tuhan aku. Dia pohon, ya wahai Isa ruhullah, kalimatullah. Dia kata, aku pohon agar engkau minta kepada Allah, kembalikan aku semula ke alam barzah, kembali semula ke alam akhirat. Dia minta, tak nak duduk dunia ni. Dunia ni tak nak duduk yang kita rasa hebat, bagus, baik, hidup seronok dengan kawan-kawan. Dia tak mau, dia duduk kat alam akhirat, alam barzah, dia duduk dalam keadaan yang lebih baik daripada tu. Kembalikanlah aku pohon kepada engkau, mintalah ke Allah, kembalikanlah aku. Pohon kepada Allah agar aku diringankan menghadapi kesulitan di alam kematian. Dan mati ni, janganlah mati aku sakit sama macam mati yang mula-mula sakit tu. Ni orang yang meninggal dunia dia faham sakit mati tu, sakit mati luar biasa. Hari satu hari kita bincang sakit mati pula. Sakit mati luar biasa, tuan-tuan. Kemudian Nabi Isa pun berdoa, berdoa kepada Allah, dan Allah mengkabulkan doa dia. Maka roh anak itu pun dicabut kembali, dia masuklah, ditanam semua dalam kubur. Nampak ni? Ini teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mati boleh hidup, boleh bercakap, ada conscious, boleh berfikir, boleh minta pula. Ya Allah, ya Isa, tolonglah doa pada Allah supaya aku kembali balik semula ke dalam alam barzah ni, alam akhirat ini. Nampak? Ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam yang berlaku, yang dia menghidupkan orang mati biiznillah. Dia menghidupkan burung, dia ada boleh hidupkan burung, dia buat burung, dia tiup biiznillah, dengan izin Allah. Burung tu jadi burung betul, terbang. Bukan burung main-main, burung betul punya Allah jadikan. Ini teknologi Islam. Sebab tu bila orang-orang yang tidak Islam ni, orang yang kata pakar ni, dia kata penyakit ni tak ada ubat, penyakit tu tak ada ubat, dia terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terputus daripada Allah. Kita pula nak ikut dia. Dia kata tak ada ubat, tak ada ubat lah. Dia kata satu ubat ni je, vaksin aja. Maka kita ambil, inilah ubatnya, inilah dia. Siapa yang ambil ni, dia selamat daripada COVID. Maka syiriklah dia kata ini. Dia membataskan Allah kepada yang ini. Dah, Allah boleh sembuhkan tanpa ubat. 98% orang kena vaksin, kena COVID tak sembuh tanpa ubat. Kan? Tiba-tiba kita ni ada penipuan kat mana-mana. Sebab tu saya serulah kepada doktor-doktor, terutamanya doktor Islam. Kamu dah berjanji. Tengoklah betul-betul. Kalau benda pelik, tengoklah betul-betul. Janganlah sekongkol, keluarlah, beritahulah, dedahkan kejahatan-kejahatan yang ada pada pemimpin-pemimpin yang jahat. Hari ini setiap nyawa yang mati, setiap anggota yang cacat, akibat daripada perbuatan kita ni, maka Allah akan hukum. Jangan main-main. Allah akan hukum. Dunia bolehlah lepas, ke akhirat nak lepas macam mana? Bukan akhirat, dunia ni pun saya rasa dah tak tenang dah. Orang yang menyimpan kejahatan ni, dia tak tenang. Dia tak akan tenang. Tengok muka serabut dia. Jadi nak sebut kat sini, tak tenang. So jangan kita mengambil dunia, menjual akhirat kita dengan membeli dunia. Jangan kita menjual keimanan kita dengan membeli kekufuran. Jangan. Rugi kita. Jadi ini insya-Allah sikit sebanyak Ya Hayyu Ya Qayyum ni kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Insya-Allah lepas ni kisah orang biasa pula. Kisah bukan nabi-nabi, kisah orang biasa, orang yang soleh. Lepas tu kisah kesaksian
daripada para ulama kita tentang kedahsyatan kalimah Ismul Azam ini, Imam Al-Ghazali. Begitu juga dengan ulama-ulama salaf yang lain, ataupun ulama-ulama yang ada, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada besok, kalau ada keizinan lah. Besok mungkin ada travelling. Sekarang ni kita ada usaha-usaha untuk nak buat strategi barulah, insya-Allah. Jadi kita doakan. Sebab saya dapat maklumat, macam-macam maklumat yang mengerikan dekat Malaysia ni. Yang mengerikan. Orang yang memegang amanah adalah orang-orang yang tidak amanah. Orang yang memegang amanah tidak amanah. Betul Nabi sebut. Maka kita jangan jadi golongan rawabid itu. Rawabidah. Jangan jadi pengikut dia. Kalau jadi pengikut dia, minta maaf lah. Tidak boleh nak diselamatkan. Alhamdulillah. Jadi saya cuba baca ni. Saya positif dalam pantang bersalin anak muda. Alhamdulillah sembuh tanpa ubat. Alhamdulillah. Kena yakin ke Allah. Kena yakin ke Allah. Banyak kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya arhamar rahimin baca 3 kali. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Betul minta, ya Allah sembuhkan aku daripada Covid ni. Kalau kita kena Covid sekarang ni, sembuhkan aku daripada. Ya hayyu, guna nama Allah. Yakin dengan dia, rendahkan diri pada dia, sayang kat dia. Minta kat dia. Allah akan bagi sesuatu. Bacalah ya hayyu ya qayyum 1000 kali ke berapa kali, ikutlah. Kalau boleh sampai 10,000 kali sehari, alhamdulillah. Kalau boleh lah. Baik, insya-Allah kita tangguh. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikallahumma رابطتها وأدمتها وأهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تماما الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya minta maaf malam tadi tak dapat nak buat program, ada mesyuarat urgent. Jadi malam ni kita cuba insya-Allah kalau ada kesempatan. Sebab saya kena travelling tapi insya-Allah kita cubalah. Kalau ada malam ni kita ada insya-Allah. Untuk gantikan malam semalam dan kemarin. Allah tak izin lagi banyak sangat benda yang kena buat ni. Insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.